Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah Mazura dari SMK Keramat Wangsa, Kuala Lumpur. Jumpa lagi pada hari ini dalam PDPC Pendidikan Islam. Murid-murid, ada dua gambar di paparan ini. Cuba murid-murid perhatikan apakah gambar tersebut. Hadis Rasulullah SAW, solat berjemaah melebihi solat bersendirian dengan 27 darjat atau 27 kali ganda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan kepada dua slide itu tadi, di sini Ustazah ingin menyampaikan tajuk solat berjamaah pengikat hati, pendidikan Islam tingkatan 2, bidang fiqah, pelajaran 14. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil solat berjemaah. Kedua, menyenaraikan 4 syarat menjadi imam solat. Ketiga, membezakan imam masbuk dan imam muafiq. Dan keempat, menjelaskan kaifiat solat berjemaah. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat apakah maksud dan hukum solat berjemaah. Maksud solat berjemaah dari sudut bahasa ialah berkumpul. Manakala dari sudut istilah, solat berjemaah bermaksud solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Seterusnya, hukum solat berjemaah. Jika dilakukan secara sendirian atau individu, maka hukum melaksanakan solat berjemaah adalah sunat muakkad. Dan bagi komuniti masyarakat, solat berjemaah adalah fardu kifayah. Apakah dalil solat berjemaah? Adapun dalil solat berjemaah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat ke-43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Murid-murid, sekarang kita lihat apakah syarat-syarat menjadi imam. Okey, yang pertama, imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Kedua, imam lelaki bagi semua makmum. Imam perempuan pula hanya boleh dilakukan jika semua makmum adalah perempuan. Dan yang ketiga, makmum meyakini sahnya solat imam. Sekarang kita lihat ciri-ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Pertama, pemimpin. Kedua, imam yang dilantik. Ketiga, tuan rumah. Keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Kelima, lebih fasih bacaan Al-Quran. Keenam, lebih wara' dan soleh. Ketujuh, lebih baik akhlaknya. Kelapan, lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya. Kesembilan, lebih merdu suaranya. Kesepuluh, telah berkahwin. Dan yang ke-11, lebih tua.
Bagaimana kedudukan imam dan makmum ya murid-murid? Murid-murid boleh rujuk di jadual di bawah. Pertama, imam dan seorang makmum yang sama jantinanya. Kedua, sekumpulan makmum lelaki sahaja. Ketiga, imam perempuan dan dua makmum perempuan. Dan yang keempat, imam lelaki dan makmum berbeza jantina. Seterusnya, imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Keenam, sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Ketujuh, seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Kelapan, sekumpulan lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Murid-murid boleh merujuk kepada gambar di dalam rajah, di manakah kedudukan antara imam dan makmum mengikut jantina. Seterusnya, kita lihat syarat solat berjemaah. Pertama, makmum berniat mengikut imam. Kedua, makmum mengetahui pergerakan imam. Ketiga, kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Jarak antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter bersamaan 300 hasta. Sekarang kita lihat pula makmum muafiq dan masbuk. Makmum muafiq iaitu makmum yang sempat membaca Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Makmum muafiq hendaklah menyempurnakan rakaat bersama-sama imam. Imam masbuk iaitu makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Kedua, jika sempat rukuk dan tumakninah bersama-sama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Ketiga, makmum hendaklah sempurnakan rakaat yang tertinggal selepas makmum memberi salam. Kaifiat solat bagi makmum masbuk. Pertama, tidak tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama imam. Kedua, berdiri tegak, berniat dan takbiratul ihram dan tumakninah serta terus mengikut pergerakan imam. Ketiga, tidak memberi salam bersama-sama dengan imam. Sebaliknya, berdiri selepas imam memberi salam untuk menyempurnakan rakaat. Dan yang keempat, menyempurnakan segala rukun solat sehingga salam. Sekarang kita lihat hikmah solat berjemaah. Yang pertama, solat berjemaah dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin. Kedua,
dapat menyatukan hati umat Islam. Yang ketiga, melatih diri menjadi pemimpin yang berkualiti. Keempat, ganjaran pahala dengan kelebihan 27 kali ganda berbanding dengan solat sendirian. Dan yang kelima, menjadikan tubuh badan menjadi segar dan bertenaga kerana solat berjemaah mengimbangkan cas elektrik positif dan negatif dalam tubuh badan. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujungnya. Di sini ada beberapa latihan untuk murid-murid menguji minda. Soalan yang pertama, nyatakan maksud, hukum dan dalil solat berjemaah. Kedua, senaraikan 4 syarat menjadi imam solat. Ketiga, bezakan imam masbuk dan imam muwafiq. Dan keempat, jelaskan kaifiat solat berjemaah. Nampaknya sampai di sini sahaja. Kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.